Untuk bab yang pertama. Bab yang pertama, kahwin kontrak. Okey. Tapi saya tak akan baca semua sekali sebab dalam ni ada 8 bab dan setiap bab tu panjang. Jadi mungkin saya akan baca satu bab hanya part 1 ataupun bahagian 1 dan bahagian 2. Okey. Jadi kita mulakan ya. Kahwin kontrak. Hanani Daud, bab 1, bahagian 1. Farah benar-benar kecewa. Surat biru yang baru diterimanya lusuh dalam genggaman. Tulisannya kabur oleh air mata. Dia rasa tertipu. Selama ini dia terlalu percayakan Farid. Janji manis Farid terlalu meyakinkan sehingga tidak terfikir langsung yang janji-janji itu hanyalah lafaz bibir yang bila-bila masa sahaja boleh dipalsukan. Dirinya sudah tidak lagi terurus. Matanya bengkak. Rambutnya kusut masai. Ketika itu, dia merasakan yang hidupnya tidak bererti lagi. Kehancuran hatinya terlalu pedih untuk ditanggung. Hanya Tuhan saja yang mengetahui betapa hidupnya menderita. Lebih baik mati saja, fikirnya. Begitulah hebat penangan putus cinta. Hasmah dan Aziz, teman serumah sewanya, sudah 2 hari pulang bercuti ke kampung. Mujur juga. Kalau tidak, tentu Dewi Cinta yang mengaku jago, tegas dan prinsip itu akan dipesandakan. Jadilah orang yang berprinsip, Aziz. Jangan terlalu lemah. Jangan sampai diri kau diperbodohkan oleh cinta. Hanya setakat putus cinta, kau tidak boleh biarkan diri kau musnah, hanyut oleh kecewa. Dah orang tak suka, biarkanlah. Cari saja yang lain sebagai ganti. Bijak dia menasihati Aziz yang terlalu kecewa setelah kekasihnya menyintai adiknya sendiri. Walaupun dia dapat merasakan kehampaan hati dan perasaan Aziz, namun sebagai seorang sahabat, hanya nasihat sahaja yang terdaya diberikan. Jika sahabat dikejar hutang, boleh ditolong dengan wang. Tetapi bila dihancurkan cinta, tiada siapa yang dapat menolong kecuali kekuatan diri sendiri. Bagaimana masalah itu boleh ditangani hanya bergantung kepada kecekalan hati dan kekuatan diri menerima dugaan Tuhan itu? Aziz terus terseduh. Kehancuran hatinya terlalu sukar untuk dipendung. Pandailah kau bercakap sebab tidak terkena pada kau, ucap Aziz yang merasakan bahawa nasihat itu tiada keikhlasannya, hanya tambah mengharukan hatinya lagi. Aku turut merasa kepedihan kau, tapi takkanlah kau nak terus begini, menangis dan menangis. Kita tidak boleh biarkan diri dihanyut oleh perasaan. Tabahkan hati kau. Tapi kenapa kasihnya berubah kepada adik aku sendiri? Habis, apa bezanya kalau dia terpikat kepada orang lain? Pokok pangkalnya, dia lelaki curang. Tidak layak dijadikan suami. Pujuk Hasmah yang lama membisu. Rambut Aziz dielusnya lembut, cuba menenangkan perasaan Aziz yang berselari itu. Bagaimana aku nak berhadapan dengan dia nanti? Anggap saja dia tidak pernah hadir dalam hidup kau, cadang Farah.
Tidak semudah itu, Farah. Aku masih sayangkan dia, ucap Musta. Farah merapati Aziz, bahu Aziz dipaut rapat. Mata Aziz dipenuhnya tajam, cuba memberikan kekuatan kepada hati yang terluka. Aziz, walaupun kau masih sayangkan dia, tapi dia telah mengkhianati cinta suci kau. Dia begitu zalim pada kesetiaan dan kejujuran yang telah kau curahkan pada dia. Benar, Aziz, lupakan saja dia. Apa juga yang berlaku, terimalah dengan tabah, ucap Hasman. Aziz terkedu. Lama dia termenung. Tangisnya makin reda. Seduhnya juga hilang. Dia menyeka air mata yang penuh. Dia mencebekkan bibirnya sambil mendongakkan kepala. Kemudian matanya dialihkan ke muka sahabatnya yang begitu setia, cuba melegakan perasaannya. Aziz mengangguk lemah dan tersenyum manis. Timbul satu kekuatan dalam dirinya. Begitulah perempuan. Kita tidak seharusnya lemah dan mudah mengaku kalah. Zaman sekarang, perempuan mesti berani menempuh segala rintangan dalam hidup, dan apa juga risiko yang datang, hadapi saja dengan hati yang terbuka. Kalau hanya setakat putus cinta, tak perlu melara seolah-olah tiada lagi esok untuk kita, ucap Farah sambil menepuk bahu Aziz mesra. Benar, Aziz, tunjukkan cintamu bermaruah dengan menerima kenyataan ini. Aku pasti suatu hari nanti Hafiz akan termalu sendiri dengan ketulusan cintamu itu. Saat itu kau boleh bermegah kerana kemenangan sudah berpihak kepada engkau. Mengingati peristiwa itu, hati Farah lapang seketika. Dia menyeka air matanya lagi. Kemudian bingkas dari katil bujang dan sudah tidak terurus lagi. Kakinya longlai melangkah ke bilik mandi. Tuala disangkutkan ke atas ampai pendek di penjuru bilik. Farah menapak ke arah cermin yang sudah sedikit kelabu. Dia mencebekkan bibirnya ke atas dan ke bawah dan mereka-reka wajah bodoh yang melucukan. Selepas itu, dia tersenyum dan tertawa sendiri. Kadang suaranya sayu, kadang nyaring membelah ruang yang sempit itu. Hei Farah, kenapa bodoh sangat? Lupakan saja Farid. Ramai lagi lelaki kat dunia ini. Lupakan saja dia. Lagipun mukanya bukan lawa sangat. Macam beruk. Pekiknya pelan. Pekiknya kuat-kuat. Gema suaranya kembali memanah cupan telinganya dan Farah kembali terseduh. Bukan mudah untuk dia melupakan cinta yang telah terjalin sekian lama. Bukan senang untuk dia melupakan lelaki pertama tempat cintanya berkutik. I hate you. Dadanya mula sebab lagi. Air hangat kembali menipis lagi dan mula menuruni jerawat pemanis yang tumbuh sebiji dua di mukanya. Ternyata terlalu sukar untuk dia menerima kenyataan itu. Fikirnya, Farid terlalu baik untuk menjadi petualang cinta. Lagipun, cinta mereka sudah terlalu lama terjalin. Sudah teramat mesra. Malah, seminggu yang lalu mereka telah berjanji untuk bersama sehidup dan semati. Kenapa seperti kilat sumpah itu menyambar dan memusnahkan cinta suci mereka? Aku terlalu setia pada cinta. Inikah balasannya? Farid terjelempuk. Farah terjelempuk di atas lantai. Kain basahan yang kemas dalam genggamannya basah oleh air mata. Farid, aku cinta